Didik TV KPM. Cikgu, saya nak dapat full mark dalam mata pelajaran perniagaan kertas 1 ni, cikgu. Tapi pastinya saya kena betul-betul kuasai aras rendah dan aras sederhana. Betul, cikgu? Betul, Jadi Aiman. mungkin apakah tips dia yang boleh cikgu kongsikan dalam segmen ini? Okey, Aiman. Terima kasih. Saya harap murid-murid di rumah pun ada rasa macam Aiman rasa tu, nak dapat markah penuh untuk kertas 1 ni. Jadi jika penguasaan soalan aras rendah dan aras sederhana ni di tahap yang baik, memang tak mustahil murid-murid memang boleh dapat markah penuh. Jadi kita mulakan dengan soalan aras rendah terlebih dahulu. Bagi saya mungkin soalan ni aras rendah, tak tahulah jika murid rasa susah. Tapi saya anggap ni soalan aras rendah sederhana ni secara keseluruhannya lah ya. Okey, jadi murid-murid cuba tengok soalan SPM 2018 ini. Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? Biasanya soalan aras rendah ni murid-murid dia baca sekali lalu dan dia rasa dia boleh terus dapat jawapan. Hati-hati ya murid-murid, apabila jumpa soalan yang kita rasakan senang ketika menjawab soalan SPM ini, pastikan soalan itu kita ulang 2-3 kali supaya kita tak melakukan kecuaian yang akan merugikan kita nanti. Kebanyakan murid, apabila saya cuba dengan murid saya di sekolah, ramai terus jawab A. Membantu golongan berkemampuan mendapatkan perkhidmatan percuma sebab mereka belajar organisasi bukan bermotifkan untung ni ialah OBBU, iaitu memberi perkhidmatan secara percuma. Dia Kebajikan je, dia memang nampak percuma tu, Aiman. Tapi bila saya bacakan semula, membantu golongan berkemampuan. Aiman pun perasan. Saya pun perasan. Sepatutnya membantu golongan kurang berkemampuan atau tidak berkemampuan. Jadi A itu sepatutnya tidak dipilih sebagai jawapan rugi. Jadi jawapan yang sebenarnya ini ialah B. Meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan. OBBU ni ramai orang terlibat. Siapa-siapa yang nak terlibat membantu bangsa banjir ataupun membantu orang-orang yang tidak berupaya gelandangan. Jadi kita nak libatkan semua pihak. Yang jawapan C dengan D ni tak sesuai untuk organisasi bukan bermotifkan untung. Okay, saya teruskan lagi dengan soalan berikutnya. Okey, soalan contoh ini ada Muhammad Hasrul, fotostat dan alat tulis. Nama kedai lah. Apakah kelebihan jenis pemilikan perniagaan tersebut? Okey, Hasrul pernah terlibat dalam perniagaan ke? Kalau saya ada perniagaan juga, cikgu. Oh, ada perniagaan? Saya kadang-kadang saya buka gerai dekat tepi jalan. Oh, Alhamdulillah. Jadi itu sendiri punya lah. Sendiri punya, cikgu. Okey, jadi saya rasa pun Muhammad Hasrul ni pun sendiri punya lah. Jadi berdasarkan gambar ni, Aiman boleh tak tolong jawabkan? Saya rasa, cikgu, kelebihan kalau kita pemilikan tunggal ni, cikgu, adalah bebas menguruskan perniagaan. Betul bebas ke, cikgu? uruskan perniagaan, sendiri punya perniagaan. Sendiri punya perniagaan, tak ada orang kacau. Nampak tak soalan aras rendah tu? Aiman tengok sekali mas, faham konsep milikan perniagaan inilah milikan tunggal. Jadi kelebihannya ialah bebas untuk menguruskan perniagaan. Macam mana dia nak dekorate kedai, nak reka bentuk, macam mana bila nak buka, macam tu lah, Man. Yang lain tu okey, Man, jawapan? Yang lain nampak macam tak kena, cikgu, sebab yang lain tu lebih kepada perniagaan bersama. Macam itulah, cikgu. Okey, baik. Yang A tu menanggung liability terhad. Ini antara istilah yang popular dalam milikan perniagaan. Cuma saya ingatkan calon, jika jumpa perkataan menanggung liability terhad, itu bermaksud dia menanggung kerugian sekadar modal yang dilaburkan sahaja. Apa maksudnya, cikgu? Jika dilaburkan 1,000 dalam perniagaan itu, dia hanya akan rugi 1,000 tu saja. Bagus ke tak bagus? Okeylah, cikgu, tak adalah rugi banyak sangat. Okey, betul. Bagus tu. Tapi bagus tu bukan untuk milikan tunggal. Menanggung liability terhad ni ialah kelebihan kepada syarikat senian berhad, awam berhad, koperasi dan beberapa milikan yang lain lah. Tapi kalau untuk milikan tunggal, dia menanggung liability tidak terhad. Bila tidak terhad, dia tak jadi kelebihan. Dia dah jadi keburukan atau kelemahan. Maksudnya, kalau dia rugi perniagaan ni, bukan dia rugi modal yang dia laburkan untuk buka kedai ni saja. Dia akan rugi beberapa bayaran yang perlu dikenakan. Bayar sewa, tapi duit untunglah tak ada. Mana nak dapat bayar sewa? Mungkin dia kena cari dia punya simpanan peribadi dan apa-apa yang ada lah. Jadi, tu murid-murid kena faham konsep dalam milikan tunggal dan juga istilah yang ada dalam perniagaan ini. Okay, soalan berikutnya. Okay, antara yang berikut, ini contoh soalan aneka gabungan. Kalau murid-murid tengok dalam soalan, memang pilihan jawapannya ada 2. Tak ada 1, 2 dan 3. Dia memang ada 2. Jadi, lebih mencabar minda murid. Antara berikut pernyataan manakah benar tentang ciri-ciri perniagaan franchise? Perniagaan franchise. Banyak perniagaan di luar perniagaan franchise lah. Jadi berdasarkan
pilihan jawapan. Aiman boleh baca pilihan jawapan? Okey, baik cikgu. Yang pertama, franchisee perlu membayar fee kepada franchisor. Okey. Yang kedua, franchisor menyediakan latihan pengurusan kedai. Baik. Dan yang ketiga, franchisor dan franchisee menjalankan perniagaan secara bersama. Dan yang keempat, franchisor kehilangan hak pemilikan perniagaan. Okey, jadi ini masih bab 1 tingkatan 4. Murid-murid kena faham konsep perniagaan franchise. Di mana perniagaan franchise itu terdiri daripada franchisor dan franchisee. Murid kena bezakan siapa franchisor, siapa franchisee. Senang saya ingatkan murid saya, sebut saja franchisor, nampak dari O ni, saya ingatkan bos. Oh. Bos. Jadi franchisor ni ialah syarikat induk yang memberi lesen, memberi kebenaran menjual lesen perniagaan franchise ini kepada franchisee. Jadi yang pertama, franchisee perlu membayar fee kepada franchisor. Biasanya kadang kita sebut fee, kadang kita dengar royalty. Jadi franchisee yang akan bayar untuk mendapatkan lesen tersebut. Jadi satu ni betul. Jadi bila satu dah betul, A dengan B itu pilihan. C dengan D kita dah potong. Oh, potong siap-siap. Cara jawab kertas satu. Jangan nak unsingkan. So bila kita dah nampak C dengan D ni bukan jawapan, 3 ni kita dah tahu jawapan ni salah. Baik. Franchisor dan franchisee menjalankan perniagaan secara bersama. Tak, franchisee menjalankan perniagaannya sendiri. Franchisor yang menjual lesen tersebut. Jadi antara 2 dan 4, franchisor menyediakan latihan pengurusan kedai. Inilah salah satu kelebihan perniagaan franchise. Orang suka perniagaan franchise ni sebab apa? Dia diberi latihan. Dan franchisor juga menyediakan promosi kepada franchisee. Jadi ini jawapannya, menyediakan latihan untuk kedai. Jadi mana-mana kita pergi perniagaan franchise pun, kita boleh tengok cara, kaedah yang diberikan kepada kita tu sama je. Semua kedai sama je? Betul. Ada kita minta menu lain, dapat lain. Tak, itu konsep perniagaan franchise. So, franchisor kehilangan hak pemilikan, bukan dia jual dia punya kebenaran tu, dia tak ada hilang pun dia punya pemilikan perniagaan. So, jawapannya kat sini ialah A, 1 dan 2 tadi. Cara menjawab soalan Anika gabungan. Okey, seterusnya. Soalan berikutnya, apakah butiran yang terdapat dalam elemen rancangan pentadbiran bagi sebuah rancangan perniagaan yang tepat? Okay, murid-murid tingkatan 5 khususnya yang telah selesai membuat kerja khusus iaitu kertas 3 perniagaan, janganlah bila dah hantar kertas 3 tu dia lupakan terus. Memang kita dah selesai dah, Aiman, kertas 3 tu. Jadi bila dah selesai, masih perlu ingat apakah butiran-butiran yang dia buat dalam tersebut, dalam rancangan perniagaan tersebut. Okey, elemen rancangan pentadbiran. Jadi antara A, B, C dan D ni, murid-murid kena ingat baliklah apakah elemen yang terdapat dalam rancangan pentadbiran. Jadi kalau ingat balik, susun atur ruang premis, ini ialah rancangan operasi. Jadi jawapan salah sini. Maklumat pemilik. Maklumat pemilik dibuat di awal rancangan perniagaan. Carta ahli proses. Proses tu melibatkan operasi perniagaan itulah. Jadi itu operasi. Saya jadual gaji. Jadual gaji, insentif terdapat dalam rancangan pentadbiran. Jadi murid ingat balik kat mana buat jadual gaji ni ya. Jadi kalau diingat balik kat rancangan pentadbiran yang awal sekali, murid-murid akan dapat jawab soalan ni dengan baik. Senang, banyak perlu ingatlah. Nama pun ujian, menguji murid. Jadi berdasarkan apa yang telah dipelajari itu, perlu ingatlah. Maknanya satu-satu kena baca perlahan-lahan je baru kita dapat. Kena perlahan-lahan. Sebab tu saya kata tunggu sampai akhir ni. Saya akan kongsikan tips bagaimana dia sepatutnya boleh skor dengan baik kertas 1 perniagaan ini. Okey cikgu, tadi kita cerita pasal aras rendah. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsi pula aras sederhana macam aras mana sederhana, soalan nak aras sederhana saya up sikit Up Okey, saya naikkan sikit. Okey, murid-murid kat rumah, saya rasa mungkin rasa macam tak berapa mencabar soalan tadi kan. Okey, kita naikkan cabaran untuk murid-murid di rumah. Okey, soalan aras sederhana. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan jenis rakan kongsi. Jadi, ini perniagaan milikan perniagaan. Milikan perniagaan, perkongsian. Murid-murid perlu tahu ada beberapa jenis rakan kongsi. Jadi, maklumatnya ialah menyumbangkan modal, tidak aktif dalam pengurusan, menanggung liability terhad. Apakah jenis rakan kongsi tersebut? Okey, untuk makluman Aiman dan juga murid-murid di rumah, seperti yang kita dah belajar, rakan kongsi ni ada 5. Bila sebut jenis rakan kongsi, yang 5. Murid-murid kan terkeliru antara jenis rakan kongsi dan jenis perkongsian. Itu lain. Sebab kita kena fahamkan apa soalan minta. Jenis rakan kongsi. Jadi, menyumbangkan modal. Kebanyakan rakan kongsi menyumbang modal. Tapi mungkin ada yang tak menyumbang modal. Tidak aktif. Okey, bila tidak aktif,
Ni tak dapat jawapan. Deaktif. Okey, menanggung liability terhad. Kebanyakan rakan kongsi semuanya menanggung liability tidak terhad. Sebab dia perniagaan perkongsian tadi, tidak terhad lah. Modal yang boleh melibatkan dia punya harta peribadi. Tapi satu je rakan kongsi yang menanggung liability terhad, iaitu rakan kongsi berhad. Oh, baik cikgu. Jadi dia ikutkan ada dah dia punya key point tu. Menanggung liability terhad, rakan kongsi berhad. Jadi murid perlu bezakanlah supaya kita dapat tahu rakan kongsi yang mana berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan. Okey, ini tajuk bab 1, tingkatan 4. Seterusnya, okey, ini kita bagi gambar. Penyataan manakah merupakan peranan agensi kerajaan di gambar sebelah. Jadi murid-murid dah belajar tajuk ni dalam trend persekitaran perniagaan yang mana ada gambar Majlis Amanah Rakyat MARA. So dalam apa yang kita pelajari tentang MARA ni, kita boleh fikirkan manakah peranan yang diberikan oleh MARA. Jadi berdasarkan jawapan ini, rasanya jawapan murid-murid sendiri tahu. Sebab MARA ni biasanya memberi pinjaman. Tapi tak kepada semua orang lah. Dia bagi pinjaman kepada Bumiputra. Okey, itu salah satu peranan yang dimainkan oleh MARA. Jadi kan nampak beri pinjaman, itulah menyediakan sumber kewangan kepada usahawan. Kenapa jawapan yang lain tak diterima? Mempromosikan aktiviti perniagaan di luar negara ni, Matrade. Okey, yang C membuat penyelidikan dan pembangunan produk berkaitan SIRIN. Dan D menjamin kedudukan kewangan pencarum pada usia tua. KWSP. Ya, pandai yang mana. Betul, tepat sekali. Jadi tak berkaitanlah jawapannya di situ. Okey, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Okey, penyataan manakah mempunyai ciri objektif perniagaan yang baik? Jadi murid-murid, saya dah highlightkan ciri objektif tu. Bila sebut ciri objektif, apa yang kita perlu tahu, dia memang cerita tentang smart. Macam Aiman ini pakai smart ya. Aiman pernah dengar ciri objektif smart? Terima kasih cikgu. Okay, jadi smart ini berkaitan specific, measurable, attainable, realistic time frame. Sebut je ciri objektif, ceritanya tentang smart. Jadi antara A, B, C dan D ni, kita tengok manakah yang mempunyai ciri-ciri smart ini. Jadi kita tengok A. Gedung pakaian Nouria menetapkan sasaran jualan yang tinggi sepanjang 2 tahun beroperasi. Saya tak pilih jawapan A kerana dia menetapkan sasaran jualan yang tinggi. Aiman tahu tinggi mana? Tinggi saya? Saya tinggi ke? Tinggi cikgu. Oh, tinggi. Terima kasih Aiman. Awak orang pertama cakap saya tinggi. Okey, jadi tinggi tu dia tak tetapkan lah berapa banyak kan. Jadi tak boleh. Jawapan ni tak diterima. Okey, kilang roti Bintang Hati mensasarkan pengeluaran sebanyak 200,000 unit roti dalam setengah tahun. Setengah tahun tu 6 bulan lah. Okey, jadi kita ada nampak sini 200,000 unit setengah tahun. Dia punya measurable, boleh diukur dan ada jangka masa, time frame. Jadi mungkin ni jawapan. Ya. Okey. C. Makcik Pidah menganggarkan 4,000 bungkus nasi lemak terjual di gerainya dalam tempoh masa 2 jam. Aiman rasa boleh ke? Laju sangat tu. Oh, laju sangat. Macam tak apa logik kan? Macam tak berapa logik lah. Jadi tak berapa logik, dia tak memenuhi kriteria yang R ni, reasonable, munasabah. Tak munasabah, kata orang Negeri Sembilan membongak. Okey. Jadi C ni tak betul lah. D, Parulima Automotif Berhad berhasrat mengeluarkan 100,000 unit keluaran kereta keluaran baharu pada masa hadapan. Masa hadapan tu bila, Man? Tak tentu cikgu. Tak tentu. Sebelum kiamat pun masa depan. Masa depan juga. Jadi murid saya masih marah tu kalau jawab macam ni. Tak boleh lah sebab tak ditentukan bila masanya. The T tu time cikgu Time frame. Betul. Jangka masa. Bila kalau nak keluarkan keluaran baru tu bila. Baik. Jadi kena nyatakan. Jadi salah lah. Jadi jawapan yang paling tepat dan munasabah di sini, kita ambil yang B lah jawapannya. Okey. Okey, ciri objektif. Okey, seterusnya. Okey, Raja berkaitan dengan saluran agihan. Sebut saluran agihan dalam bahagian fungsian pengagihan. Inilah bab 4 tingkatan 4. Produk manakah yang sesuai menggunakan saluran agihan tersebut? Maksudnya di sini, antara produk-produk ini, manakah yang boleh sampai kepada kita iaitu pelanggan melalui saluran agihan berikut. Iaitu daripada pengeluar, dia pergi kepada peruncit dan last sekali kepada pengguna. Aiman nak teka ke? Saya cuba cikgu. Okey, nak cuba. Okey. Ini sebab hari-hari buat cikgu. Alamak. Maknanya minyak petrol. Betul ke cikgu? Pandai. Aiman. Saya harap Aiman punya jawapan sama dengan murid-murid di rumah jugalah. Sebab minyak petrol. Betul. Daripada pengeluar minyak petrol itu, lori datang ambil dan kemudian hantar ke petrol pump, ke minyak stesen minyak. Jadi murid kata, cikgu, stesen minyak tu kedai runcit ke?
maksud peruncit ni ialah dia boleh menjual dalam kuantiti yang kecil yang diminta oleh pelanggan. Jadi kalau kita pergi kat stesen minyak, memang kita boleh berapa ringgit minyak pun yang kita nak. Memang tak ada masalah. Tak pernah lagi saya nampak pengeluar kepada pengguna petrol, minyak petrol. Tak pernah kita nampak orang tahan lori minyak tepi jalan, minta acik isikan minyak motor saya RM5. Kalau dijawab pengeluar kepada pengguna lah. Jadi jawapan tu Aiman tepat. Minyak petrol jawapannya. Yang lain tu tak sesuai. Tepung gandum perlu melalui pemborong. Manakala majalah ilmiah perlukan ejen untuk memberi penerangan majalah tersebut. Ikan segar biasanya direct. Secara terus pengeluar kepada pengguna. Lebih segar lah. Okey, tu soalan yang ni. Okey, soalan berikutnya, apakah peranan pengurusan sumber manusia yang dapat mewujudkan kesetiaan pekerja? Bila tengok yang ni, kesetiaan pekerja, pengurusan sumber manusia. Murid-murid di rumah perlu ingat, tajuk ni kita belajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 bab 1. Aiman untung sangat budak perniagaan ni. Dia tingkatan 4 dia jumpa topik ini, tingkatan 5 dia jumpa topik ini lagi. Jadi apabila jumpa topik yang sama tu banyak kali, memang sepatutnya A lah. Memang tak ada pilihan lain lah. Sepatutnya murid-murid semua memang kena dapat A untuk paper perniagaan. Mesti boleh jawab. Mesti boleh jawab. Kalau Aiman sendiri fikir pun sebab aras sederhana ni dia kena fikir sikit. Kenapa? Bagaimana kita nak kekalkan kesetiaan pekerja dekat sesuatu organisasi ataupun sesuatu tempat tu? Saya cuba cikgu. Cuba lagi? Sebab saya nampak tadi insentif tu cikgu. Okey, harap-harap bos Aiman pun dengar benda ni untuk pastikan Aiman kekal di sini. Okey. Insentif tu perlu bagi yang munasabah ataupun yang banyak lah. Okey. Saya plan sikit. Okey, baik cikgu. Okey, jadi memberikan insentif yang munasabah akan menyebabkan pekerja yang ada tu akan kekal setia di situ. Sebab tu kita boleh tengok lama dia kerja kat situ. Rupanya setiap kali raya dapat ampau bonus, lebih, dapat bonus. Jadi itu cara, kaedah. Begitu juga dengan murid-murid yang terlibat dalam perniagaan. Dia boleh gunakan kaedah ni untuk pastikan perniagaan dia kekal bersama pekerja-pekerja yang berpengalaman. Baik cikgu, untuk aras rendah, aras tinggi tu dah berapa markah dah kita dapat dah tu? Kalau ikutkan wajaran yang diberikan awal tu, 30 ke 32 dah boleh dapat, Man. Okey, cantik Per cikgu. 40 tu. Per 40. Didik TV KPM